Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pensyarah yang kita segani, Dr. Hailan bin Salamun serta rakan-rakan sekalian. Saya Ahmad Zulkarnain bin Ahmad Azian bersama rakan-rakan saya akan membentangkan tentang idealisme. Idealisme dari segi istilah adalah dari perkataan Yunani. Ideal iaitu idea, isme adalah ajaran atau fahaman. Secara umumnya, idealisme adalah suatu teori metafizik yang berkaitan idea di dalam fikiran yang bukan bersifat material. Antara tokoh falsafah yang kami pilih adalah Plato. Beliau percaya bahawa kebaikan merupakan hakikat tertinggi dalam mencari kebenaran. Beliau juga percaya bahawa kita dilahirkan memiliki semua pengetahuan dan kesedaran, tetapi penemuan kita terhadap pengetahuan itu adalah bergantung pada kita sendiri. Tokoh seterusnya adalah George Berkeley. Beliau ini adalah pelopor fahaman idealisme moden. Beliau berpandangan bahawa kita tidak mengenali jasad yang berada di luar capaian pancandera kita secara langsung, tetapi kita hanya mempunyai sensasi ataupun imej akan jasad tersebut di dalam minda kita. Berikut adalah ciri-ciri penting dalam aliran idealisme. Pertama, yakin adanya kekuatan spiritual dalam setiap kejadian. Kedua, tidak boleh dijelaskan berdasarkan pada pemerhatian. Lebih fokus kepada benda yang tidak boleh dilihat. Tidak mementingkan kewujudan fizikal. Ciri ketiga, menggunakan metafora kesedaran manusia. Sebagai contoh, kekuatan spiritual dianggap rasional, berkehendak, berperasaan dan kreatif. Ciri terakhir adalah melalui fikiran dan kesedaran yang tidak baik dapat dijadikan baik. Dengan ini, saya akan memberi peluang kepada rakan-rakan saya untuk bercerita tentang pengaruh dan isu semasa falsafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Hadi bin Aslan. Saya akan menerangkan tentang pengaruh falsafah idealisme dalam pendidikan. Yang pertama adalah melalui 3 cabang, iaitu metafizik, epistemologi dan aksiologi. Maksud epistemologi ni adalah cabang falsafah yang berkaitan mengkaji sifat, asal dan kesahihan pengetahuan. Ataupun maksud lainnya adalah mengkaji asas dan kaedah pengetahuan secara saintifik. Maksud aksiologi pula adalah cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmu yang mereka ada. Nombor 2 adalah pendidikan ni penting untuk semua kelompok kerana akan menaikkan taraf seseorang serta pemikiran itu melalui dari segi rohani dan intelektual. Dengan adanya pendidikan ni, para idealis akan berfikiran lebih meluas dari segala aspek. Dari segi kumpulan penyokong pula ada 3. Yang pertama adalah idealisme paradox, yang kedua Kant and Socrates, yang ketiga adalah Plato. Dari segi idealisme paradox ni pula, dia menganggap semua gambaran atau bentuk yang terhasil digambarkan sebagai akal Tuhan. Dia juga berfikiran untuk melihat sesuatu benda itu merasakan ianya bukan hakikat yang berbentuk sedemikian, tetapi adalah gambaran yang terhasil di dalam minda mereka sendiri. Dari segi Kant and Socrates pula, mereka berpendapat dalam proses pendidikan, pengetahuan adalah lebih baik dikeluarkan daripada pelajar sendiri dan bukannya diberikan oleh guru. Maksud kat sini adalah mereka ingin belajar dengan sendiri dengan idea-idea yang diberikan oleh mereka. Dari segi Plato pula adalah berpendapat bahawa pengetahuan sebenar adalah hasil daripada proses ta'akulan atau tinjauan akal semata-mata. Maksud ta'akulan di sini adalah bermaksud seperti deep thinking ataupun pemikiran yang lebih mendalam. Dari segi kumpulan penentang pula adalah idealisme kritikan ataupun criticism. Criticism ni mendakwa bahawa kewujudan idealisme ni adalah hasil cetusan psikologi semata-mata. Pemikiran ini disebut atau didukung oleh Immanuel Kant. Beliau menolak bahawa aliran ini hampir sama dengan aliran Berkeley. Immanuel Kant mengatakan bahawa kewujudan idealisme itu berbilang-bilang, bukannya satu seperti mana dakwaan Berkeley yang beraliran idealisme subjektif. Amalan falsafah tentang idealisme ini adalah mempercayai bahawa jiwa dan kerohanian dalaman seseorang manusia itu amat penting dalam kehidupan yang mereka sedang jalani. Falsafah juga menerapkan amalan aliran idealisme dalam tema perceritaan.
seperti berkaitan dengan cerita perjuangan, cerita cinta dan cerita perkembangan masa depan, di mana idealisme ini terbagi kepada dua. Yang pertama adalah idealisme aktif, yang kedua adalah idealisme pasif. Maksud idealisme aktif ini adalah melahirkan inspirasi baru yang dapat dilakukan dalam kenyataan. Maksudnya yang idea-idea yang boleh dilakukan pada masa yang akan datang. Manakala maksud idealisme pasif ni pula adalah idealisme yang hanya dapat dilihat, tidak pernah dapat direalisasikan atau dilakukan di mana-mana. Amalan dan tindakan penyokong terhadap idealisme dari segi perkembangan ilmu. Yang pertama adalah idealis ni percaya seseorang itu dapat menambah atau memperoleh pengetahuan selain daripada kaedah saintifik saja. Mereka menganggap yang idea-idea mereka lontarkan atau dilakukan itu dapat menambah pengetahuan lain di dalam diri mereka dan juga orang-orang sekeliling mereka. Yang kedua adalah kaedah yang digunakan juga tidak terhad dan terkongkong kepada ujian empirikal sahaja. Maksud ujian empirikal adalah ujian yang sistematik. Mereka menganggap idea-idea mereka ini boleh diguna pakai dan tidak perlu melalui mana-mana ujian empirikal. Yang terakhir adalah keimanan, keakulan dan institusi juga boleh diterima untuk mendapatkan pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syahinda binti Azman akan membentangkan isu semasa dan kumpulan yang dipengaruhi. Di sini saya mengambil daripada konteks pendidikan. Idealisme berfungsi dalam konteks pendidikan adalah pemahaman, pemikiran dan idea. Dalam konsep pendidikan, ia akan mempengaruhi daripada pemahaman tentang segala-galanya dan pemikiran yang luas. Seterusnya saya mengambil isu semasa iaitu kes buli. Buli ialah masalah yang meliputi kegiatan menumbuk, memukul, memaki, menghina dan sebagainya. Isu buli ini boleh berlaku di kalangan pelajar, pelajar-pelajar di IPT dan di tempat kerja juga mempunyai isu kes buli ini. Kumpulan yang dipengaruhi oleh idealisme adalah pihak kerajaan dan pihak sekolah. Mata pelajaran civic, pendidikan Islam dan moral perlulah menitik beratkan dan mengajar pelajar kesan dan keburukan kes buli ini. Selain itu, ceramah dan kempen anti-buli boleh diadakan untuk memperluaskan lagi pemikiran pelajar tentang kes buli ini. Selain itu, pihak sekolah boleh memperketatkan pengawasan di kawasan yang sunyi di belakang sekolah dan di kaki lima supaya pelajar tidak ada peluang untuk membuli pelajar lain. Selain itu, pihak sekolah juga perlu menggalakkan pelajar untuk memasuki kelab pencegahan jenayah. Seterusnya daripada ibu bapa. Ibu bapa perlulah menunjukkan contoh yang baik supaya anak mereka dapat mencontohi apa yang dibuat oleh ibu bapa mereka. Selain itu, ibu bapa perlulah menegur anak-anak mereka sekiranya anak-anak mereka menghina atau mengejek seseorang. Ibu bapa juga perlulah mengambil dan memberi perhatian kepada anaknya supaya mereka tidak berasa diabaikan. Dan yang terakhir adalah daripada pelajar. Pelajar juga harus pandai memilih kawan kerana kawan memberikan pengaruh yang besar terhadap mereka. Dan pelajar juga perlulah memberi kerjasama dengan pihak sekolah supaya kes buli ini dapat diatasi. Kerana pelajar boleh melaporkan sekiranya ada kes buli yang berlaku di sekolah. Cadangan berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama, melalui ibu bapa. Ibu bapa perlulah membekalkan anak-anak dengan didikan agama secukupnya. Dan ibu bapa perlulah menekankan kepentingan ajaran agama terhadap pembentukan mental remaja. Kerana didikan agama dapat mendorong remaja mengawal tingkah laku mereka. Yang kedua, iaitu melalui guru. Peranan guru di sekolah
juga penting untuk memantau dan mengambil serius terhadap pelajar yang dibuli maupun membuli agar dapat mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap pelajar yang membuli. Yang ketiga, melalui masyarakat. Masyarakat juga turut memainkan peranan penting untuk menegur dan membantu remaja yang sedang menghadapi cabaran dalam hidup. Rakan sekeliling juga mempengaruhi dalam pembentukan jati diri remaja. Oleh itu, pemilihan rakan juga penting untuk membentuk jati diri ke arah kebaikan ataupun keburukan. Hubungan falsafah pendidikan dengan idealisme. Setiap pelajar memiliki pemikiran idealisme dan merupakan satu hal penting dalam hidup masing-masing. Dengan adanya penerapan ilmu di dalam diri remaja dapat membentuk tingkah laku dengan lebih baik dan dapat mempengaruhi daya pemikiran remaja untuk membedakan antara kebaikan atau keburukan. Dunia pendidikan menekankan keupayaan mengembangkan bakat dan kemampuan yang dimiliki untuk mengenal pasti potensi diri berdasarkan aspek kurikulum dan aspek lain-lain. Pemikiran yang baik bergantung kepada pengurusan pemikiran yang baik, dan ini mampu dilatih dan dipupuk melalui pendidikan di sekolah. Terdapat 3 cara untuk penyelesaian isu semasa. Yang pertama, daripada ibu bapa, sentiasa menasihati dan membimbing anak-anak ke arah yang lebih baik dan membawa anak ke tempat yang lebih bermanfaat. Yang kedua, guru membuat laporan kepada pihak atasan dan mengenakan tindakan sewajarnya kepada remaja yang membuli dan memberikan hikmat kaunseling untuk menambahbaikan akhlak mereka. Yang ketiga, masyarakat sentiasa memberikan hikmat nasihat kepada remaja dan memberi contoh kepada remaja untuk membentuk jati diri remaja ke arah yang lebih baik. Rakan juga perlu mengambil serius berkenaan isu membuli ini dan perlu mencegah masalah ini dengan membuat laporan kepada pihak atasan seperti guru dan wadan supaya isu membuli ini dapat dibanteraskan dengan sebaik mungkin.